Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kasih tuan muslim tentang yang mulia ini, tuan-tuan, dalam urusan di muamalah dengan sangat dekat di hati orang-orang Islam. InsyaAllah, amin ya tuan. Qulu amin. Amin, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, perempuan, kali itu jawatan kepada semua yang hadir pada petang pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah beri kita kesempatan untuk bertemu pada majlis ilmu yang dianggap oleh Nabi SAW maka didoakan oleh para malaikat ini. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan dapat doa-doa tersebut. Ya, tak lain tak bukan tujuan drama ini adalah untuk mengingati satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, yang dipanggil sebagai Isra dan juga Wal-Mi'raj, dan kaitannya dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang tidak lama lagi. Pertamanya tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, bila Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba pada waktu malam dari tempat yang namanya Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati kawasan ini, untuk kami menunjukkan kepada hamba kami ini tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ini ayat menjadi permulaan khitab Allah kepada Nabi SAW dan surah yang dipanggil sebagai Isra, atau mungkin dipanggil sebagai surah Bani Israil. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita lihat dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi tidak akan tidur pada satu malam melainkan dan baca beberapa surah ini tuan-tuan. Nombor satu surah Al-Isra. Al-Isra, betul, Ikhlas pun baca juga, tapi nanti kemudian sikit. Yang kedua, Nabi akan baca surah namanya surah Zumar. Ya, dan nombor tiga, Nabi akan baca surah namanya As-Sajdah. Nombor empat, Nabi baca surah Al-Mulk. Dan seterusnya baru Nabi baca sallallahu alaihi wasallam surah-surah yang dipanggil sebagai surah Al-Mu'awwizataini, Al-Ikhlas dan sebagainya. Baca juga, tidak mengecewakan tuan yang dijawab. Ya, kerana disebut dalam hadis sahih 3 kali ikul sama dengan 1 kali Quran. 1 kul itu sulusul Quran. Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, 1/3 Quran. Jadi surah Bani Israil ini tuan-tuan, atau surah Isra, ada beberapa nama yang diberikan oleh Nabi SAW terhadap surah ini, yang duduk pun hampir-hampir di pertengahan Al-Quran Karim. Permulaannya adalah satu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah tuan-tuan, bila Allah mengajar kita ni untuk memujinya dengan kalimah-kalimah yang simple. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hasbi Allah, hasbunallah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah tidak mengajar kita kalimah-kalimah pujian yang macam ni tuan-tuan, tentulah akan membezakan di antara orang bijak dengan orang tidak bijak. Umpamanya kalau Allah SWT tidak mengajar kita kalimah tahmid yang pendek macam alhamdulillah ataupun pujian macam subhanallah, maka seorang profesor di universiti bila nak memuji Allah, dia akan mengubah ayat-ayat yang indah. Mungkin muka suratnya menjangkau 20 atau lebih. Sedangkan seorang pemandu teksi dengan pengetahuan yang terbatas tentulah tidak mampu menulis walaupun setengah ayat. Tapi Allah Maha Kaya. Kata para ulama tafsir, contohnya Tahir bin Ashur, seorang mubasir yang terkemuka dari Indonesia. Kau lihat Allah mengajar kau bagaimana memuji dia dengan kalimah yang pendek, subhanallah, alhamdulillah. Artinya orang kaya ke orang miskin ke tidak ada alasan untuk mengatakan di sisi Allah, aku tidak reti nak memuji-Mu ya Allah. Cuma dalam hadis yang sahih, Nabi
Bangun malam, witir, Nabi telah berdoa dengan doa yang sering kita dengar dalam puasa di berkumandang. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kan? Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya, kami tidak mampu untuk memuji-Mu sebagaimana pujian yang Engkau layak, selayak-layaknya ya Allah, cuma yang Kau ajar kami amalkan. Ya, jadi permulaan surah ini mengajar kita satu kalimah yang mudah. Subhanallah. Subhanallah, kalau kita ucap subhanallah dan subhanallah oleh hadis. Islam ini ada realistik tuan-tuan. Dia tidak menyuruh kita untuk bersuluk dalam gua, untuk menghadapi sesuatu masalah dalam hidup, untuk berselawat puluhan ribu kali dalam gua ataupun tempat yang terasing daripada manusia yang lain. Pernah dengar tak? Kalau kamu melakukan dosa, kamu pergilah bersuluk, tak payah pergi sebagai Tuhan. Allah kesiannya orang yang jahil menjadi manusia kepada kejahilannya. Dan alangkah tak patutnya seorang yang mendakwa dirinya alim mengajar orang begitu cara mengambil diri kepada Allah SWT. Baik, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Bila Allah guna berkata bi 'abdihi, ia merujuk kepada hamba dan juga merujuk pada hamba yang terdiri pada roh dan juga jasad. Ini dibincangkan oleh para ulama. Kerana ada orang yang terlalu pandai, terlalu pandai, dia telah cuba mentafsirkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan berkata, sebenarnya yang diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj hanyalah roh Nabi Muhammad SAW sahaja. Roh Nabi sahaja. Ya, kalaulah roh sahaja tuan, tak adalah hebatnya kita nak cerita Nabi bergerak dalam waktu yang singkat seperti itu. Dan tidak perlulah Allah menghantar kenderaan yang namanya Buraq. Buraq yang khas dihantar oleh Allah SWT untuk tujuan Nabi gunakan dalam peristiwa yang penting ini. Bahkan kata para ulama, dia juga turun dalam misi-misi para Nabi sebelum itu. Kan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi golongan ini merupakan golongan yang banyak menggunakan akal. Islam ni tuan-tuan, dia datang, dia menghargai akal. Tetapi wahyu kadang-kadang tak dapat diterima oleh akal. Maka janganlah bergantungkan dengan akal semata-mata untuk tafsir banyak benda. Kerana Islam ini dibina di atas dasar ta'amudi tuan-tuan. Ta'amudi, ya. Kita boleh bertanya, tetapi kalau tak dapat jawapan, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku suruh aku buat, ya Allah. Aku tak banyaklah nak mempersoalkan Engkau, ya Allah. Baik. Bila suruh kata bi'abdihi layla, laylan. Layla menunjuk pada malam. Ya, dan sekarang pun kita dah menuju ke bulan Ramadan. Biasalah bangun malam tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita pergi patah-patah ayat yang ada dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Isra di sini tuan-tuan. Laylan. Allah memilih Nabi SAW untuk berjalan dalam peristiwa tersebut pada waktu malam. Dan sebelum itu Nabi telah pun melalui proses pembersihan hati, seperti yang disebut di dalam pengurusi tadi. Beberapa kali dalam hidup Nabi SAW ini sekali, dan sekali lagi dalam hadis sahih dinyatakan bahawa Nabi telah dibedah ketika baginda alaihi salatu wasallam berada di rumah Halimah Sa'diyah, ibu angkatnya itu, ibu susunya itu. Kita pada zaman sekarang tidak ada cara untuk memperoleh hati yang bersih tuan-tuan. Nak suruh mana-mana klinik boleh bedah, keluarkan hati dan sambung, jahit balik semula dan cuci supaya hati jadi bersih. Ke ada dekat Kuala Lumpur ni tuan-tuan? IJN kita boleh buat mana-mana, tidak ada tuan-tuan yang boleh maksudnya. Tidak ada upaya seperti itu. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, ya, berpandukan kepada hadis yang sahih yang kita baca yang lain adalah wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa yaqal. Semuanya dalam jantung ini, dalam badan kita ada satu organ, kalau ia bersih-bersihlah seluruh anggota yang lain. Kalau ia rosak, rosaklah anggota yang lain. Itulah hati yang menjadi raja kepada kita tuan-tuan. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi jarang-jarang meninggalkan doa supaya hati duduk di atas kebenaran, ketetapan. Yang mana Nabi telah mengajar isteri baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tahu tak kisah Ummu Salamah tuan-tuan? Tahu kisah Ummu Salamah? Ummu Salamah ni suaminya Abu Salamah. Beliau ni kematian suami dalam peristiwa pertempuran Uhud, perang Uhud. Walaupun suaminya mati 3 bulan selepas peristiwa tersebut, peperangan itu, tetapi tetap dinobatkan sebagai salah seorang syuhada Uhud. Lantas dia telah membacakan doa yang Nabi SAW ajar. Kalau tuan-tuan ditimpa musibah, tuan-tuan baca doa ini. Musibahnya yang paling kecil, selipar putus.
keluar daripada surau, umpamanya slipper dah hilang, start kereta pagi-pagi tak berjalan, rupanya tairnya semua sudah besar. Nak tengok tak tuan? Masuk gear tak jalan, gear 2 tak jalan. Kenapa tak jalan? Keluar tengok di pagi yang gelap nak pergi solat subuh, rupanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tair kereta semuanya besar. Ada disusul batu, tidak dia tuan. Semalam kami di ofis, seorang anak buah pergi keluarkan duit kat bank RM1,000 nak belikan ubat ayahnya yang sakit. Keluar saja duit, berhenti sekejap beli air, telefon berdering dekat satu petrol station. Sampai ke ofis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walletnya ada, duitnya habis sesap RM1,000. Dengan duit yang disimpannya daripada luar negara sebagai kenangan, daripada Saudi, dari Singapura, habis punya satu. Tak RM1 pun daripada negara tu, tapi yang hilang RM1,000 tu kesal, tak perasan. Tak perasan tuan-tuan, bila masa dia hilang tak perasan. Yang pasti memang duit tu dikeluarkan daripada ATM machine masuk ke dalam wallet. Sampai ke office dia tak ada tuan-tuan. Ya Allah, macam-macam ujian. Maka ujian dalam hidup ni tuan-tuan, bacalah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah sebagai contohnya. Allahumma ajurni fi musibati wa khiluf li khairan minha. Tahu doa ni? Ini ikut saya baca. Allahumma ajurni fi musibati wa khiluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa khiluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang berlaku dan gantikan buatku satu yang lebih baik daripada ini. Baca doa ni tuan ya. Ummu Salamah baca doa ni pada kematian suami, tapi dalam fikirannya terfikir, siapalah yang akan menggantikan suami yang sangat hebat ini? Abu Salamah tuan-tuan, seorang suami yang sangat hebat, sahabat Nabi yang sangat mulia. Rupa-rupanya selang beberapa waktu habis iddah kematian suami, maka Rasulullah yang telah mengingatnya. Ternyata Rasulullah yang lebih hebat daripada suami, membuktikan kebenaran doa ini bila dibacakan selalu datang. So apa lagi? Amalkan selalu. Dan suami keri dan isteri ke Allah yang baik, insyaAllah. Dan suami senyum. Tuan-tuan ini boleh kawasian. Ummu Salamah telah berkata, aku tidak pernah mendengar Nabi meninggalkan doa ini. Lalu aku tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah sentiasa mengamalkan doa ini? Ya, doa yang mana berkaitan dengan hati yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Doa berkaitan hati. Tadi itu doa sebelum berkahwin, sekarang doa selepas berkahwin. Nabi bila malam di rumahnya, Nabi bangun tahajud dan mesti baca doa ini tuan-tuan. Bagi yang belum mengamalkan doa ini, saya nasihatkan tuan-tuan hafal. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, Nabi menjawab, tidak ada seorang pun di kalangan kita melainkan hatinya berada di antara dua jari di jari Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah akan mengubah, membolak-balikkan, mengalihkan hati ini ikut kehendak Allah SWT. Kerana hati ini kata Al-Asfahani itu sebab dinamakan sebagai qalb. Qalb ini maknanya lisyiddati taqallubihi, dia banyak berubah-ubah. Ya, pagi kita niat lain, petang sudah berfikir lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi telah disucikan hati dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahawa sebelum Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan, dua perkara penting yang besar telah berlaku dalam hidup Nabi, iaitu kematian dua orang manusia yang sangat penting dalam perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama Khadijah binti Khuwailid ummul mukminin, dan yang kedua iaitulah Abu Talib. Khadijah ni Nabi sentiasa cerita tentang kelebihannya kepada isteri-isteri yang kemudian dikahwini oleh Nabi SAW. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Seringkali Nabi menyebut tentang Khadijah lalu menimbulkan cemburu dalam hati Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkata, aku tidak pernah masa cemburu, lebih cemburu aku terhadap Khadijah, kerana Nabi sering menyebut tentang kebaikan. Rupanya cemburu ni tuan-tuan adalah satu fitrah manusia. Dia bukanlah satu dosa. Dia sebab Allah menceritakan dalam surah Tahrim kisah
isteri-isteri Nabi yang saling cemburu satu sama lain. Ini bab orang poligami lah. Saya tak nak ulas panjang, saya pun tak ada pengalaman tuan. Ya, balik kepada perkara ni tadi. Lalu Nabi SAW mengajar kepada Ummu Salamah doa ini. Kan tuan-tuan? Nabi mengajar kepada Ummu Salamah doa ini bagi menerangkan kepada kita pentingnya untuk kita berdoa menjaga hati kita supaya tetap tuan-tuan yang boleh lepaskan di atas as-siratal mustaqim. Dan saya telah sebutkan tadi bahawa Nabi kehilangan Khadijah radhiyallahu anha yang disifatkan oleh Aisyah, dia mempunyai 4 kelebihan. Cuba kita amati ya, tuan-tuan perempuan yang boleh lepaskan. Perempuan terutamanya para isteri itu amati 4 kelebihan ini. Yang pertama, Khadijah amanat bi ikafara biyan nas wa saddaqani idh kadzabani nas wa wasatni bimaliha idh haramani nas wa razaqani minallahi auladan duna ghairiha minal nisa. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan juga lain, Nabi telah menyifatkan Khadijah ada 4 kelebihan. Yang pertama, dia beriman kepada Nabi ketika orang lain mendustakan Nabi. Yang kedua, dia membenarkan Nabi ketika orang lain menganggap Nabi ini pembohong. Yang pertama, dia beriman ketika orang lain kafir. Yang kedua, dia membenarkan Nabi untuk orang lain mengatakan Nabi ini dusta. Yang ketiga, dia telah memberi semua hartanya untuk Islam, untuk Nabi, sedangkan orang lain menolak. Dan yang keempat, Allah berikan kepada Nabi anak-anak daripadanya, tidak daripada isteri-isteri yang lain. Ya tuan-tuan, ini adalah motivasi seorang isteri yang sangat perfect untuk Nabi SAW. Sangat hebat perjuangan Khadijah tadi. Dia kehilangan 2 permata ni sangat penting. Walaupun Abu Talib tidak beriman, tetapi sokongannya. Dan dalam hidup pada hari ini pun kita akan melihat orang seperti ini tuan-tuan ya. Orang keliling kita, dia tidak Islam tapi baiknya, ambil beratnya. Saya kongsi dengan satu pengalaman ni tuan-tuan. Ketika berbalik daripada Jordan lebih hampir 2 tahun yang lalu, ya, ditakdirkan Allah SWT saya kenderaan mutakdir naik bas dari satu tempat sehingga ada ke Sungai Penchala, Taman Tun, dan masuk ke Sungai Penchala yang masa itu masih lagi hutan belantara, belum maju macam sekarang ya tuan. Bayangkan Sungai Penchala, berada dekat Taman Tun, nak masuk ke Sungai Penchala, tak semua teksi nak ambil tuan. Kerana mereka membayangkan masuk dalam hutan yang keluar tak ada orang, biasanya rugi. Sehingga waktu menginjak kepada hampir berbuka, belum puasa masa itu. Memang pribadi lah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pengalaman yang seperti ini saya pun tidak pasti. Maka menantilah bas, tak ada tahu yang terakota pada masa itu tak ada. Nanti teksi pun jarang-jarang yang kosong. Sehingga akhirnya sebuah teksi berhenti. Dan bersama-sama dengan saya, waktu itu hampir-hampir maghrib, hujan pula tuan-tuan. Maka yang pada bersama saya seorang perempuan yang sedang salat mengandung, muslimah, pakai tudung ya. Akhirnya kita boleh sedang salat mengandung. Maka tahan dari sini, tolong ambil, kalau tak saya pun ambil perempuan ini sampai ke mana, tak mengenali pun dia, tolong bawa dia pergi ke rumah kerana nak buka puasa. Ke mana yang tanya perempuan itu? Saya nak bercanda, rupanya sama dia sinasi. Oh tak, saya tak nak ambil. Tolong kita tunggu ke dalam. Menanti dan akhirnya lalulah sebuah teksi Cina. Tengok mulianya hati orang Cina tu. Nampak saja, sekarang sedang buka mah. Naik. Tak tanya tempat mana nak pergi. Boleh tak dulu orang saya naik, tanya pada salah seorang kaki. Boleh tak dulu saya ambil dulu, mau buka puasa. Subhanallah tuan-tuan. Terharunya rasa kalau Allah beri hidayah kepada kamu wahai saudara. Engkau hamba Allah, kalau engkau beri Allah beri hidayah kepada engkau kan Allah. Dan lain buat tanya, ke mana nak tahu? Oh, sudah bercanda, okeylah dua-dua lah. Subhanallah tuan-tuan yang dimulai bermaksud. Lihat, ya, hebatnya orang bukan Islam, kaya berfikirnya tuan-tuan yang dimulai bermaksud. Ya, rupanya orang seperti ini kita jumpa dalam hidup kita. Kan kebaik kalau kita dapat dakwah mereka tuan-tuan. Macam saudara-saudari kita yang berada di Eropah, saya baca satu majalah Islam antarabangsa bernama Al-Jumu'ah 2 tahun lepas. Mereka menyambung Maulid Rasul jika Denmark dan banyak negara-negara Kristian melukiskan gambar Nabi, menghina Nabi SAW. Maka mereka yang berada di sana cuba untuk membetulkan keadaan, tak mampu buat lebih daripada itu. Maka pada hari Maulid, mereka bukan berkasidah, bermaulid panjang-panjang macam kita tuan-tuan. Apa dia plan of action-nya, apa tindakan yang boleh kita buat. Mereka pergi ke rumah-rumah orang bukan Islam untuk menghantar makanan, buah-buahan, biskut-biskut buatan Turki bagi menunjukkan negara umat Islam pun membuat coklat, biskut dan sebagainya.
Lalu mereka semua seharian, kenapa orang Islam buat baik kepada kami pada hari ini, bahkan hari-hari sebelum ini, tapi kenapa hari ini begitu special? Jawapannya hari ini adalah hari kelahiran Messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad. Maka kami tak mampu buat lebih, kami tunjukkan kami menghargai kamu sebagai jiran. Kita orang duduk di sama-sama di Belgium, di Denmark, di mana kita adalah penduduk tempat ini, kita berbakti kepada orang lain, kita menunjukkan bahawa kita ni orang Islam sebenarnya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW dalam peristiwa tersebut digerakkan oleh Allah daripada Umar Hani menunjukkan Baitul Maqdis. Dan sampai saja Baitul Maqdis berlakulah beberapa perkara. Yang pertama, Nabi SAW telah pun diberi oleh Jibril memilih di antara dua air, susu ataupun arak. Arak ni daripada surga juga, tapi nampak saya Nabi yang salah begitu cenderung kepada yang fitrah, yang putih, iaitu susu. Lalu dipuji oleh Jibril dengan berkata, asabtal fitrah, engkau wahai Muhammad telah memilih fitrah, dan umatmu juga akan memilih fitrah. Tapi kita rasa dalam hadis ini bagaimana aplikasinya tuan-tuan ni. Melihat anak muda masih lagi berisiran kat luar sana, masih lagi melakukan perkara-perkara yang bukan-bukan, dan mengharap semua orang jadi macam Ustaz Azrail terus baru dia datang kuliah. Betul tak tuan-tuan? Jadi juga dia tuan-tuan, saya tak mampu jadi macam Ustaz Azrail terus. Orang muda kat luar. Tapi kalau kita share pengalaman sama-sama tuan-tuan, rupa-rupanya budak-budak muda yang kaki motor dan tak sembahyang kat luar tu, mereka punya jiwa fitrah masih ada tuan-tuan. Itu seorang kawan yang berada di Kelang, dia cuba mendekati budak-budak muda ni, nanti mereka makan, dekati, tak ajak sembahyang pun. Lama-kelamaan budak-budak terikat hati dengan Ustaz Wan di tuan-tuan di Kelang. Dan Ramadan, 2-3 Ramadan sebelum ini, beberapa tahun belakangan, Ramadan di Masjid Darul Muttaqin Sungai Udang Kelang dipenuhi oleh orang-orang muda untuk membersihkan, menyediakan makanan, membersihkan, melipat kapet, melipat tikar. Nampaknya Ustaz Wan yang berjaya dalam misi dakwah yang tuan-tuan kepada orang-orang muda. Dia telah bangunkan fitrah balik semula. Ajak makan sama, ajak sembang sama-sama, ajak pergi program sama-sama, main futsal sama-sama. Akhirnya tuan-tuan lebih dari 100 orang muda mak motor ni ikut jadi baik tuan-tuan. Dan rupa-rupanya budak-budak muda ni ayah ibunya tak mengajar dia tentang Islam. Ramai yang tak tahu semuanya, ramai yang tak tahu angkat junub tuan-tuan. Ramai yang pakai gelang, pakai rantai tak pernah ayah ibunya tegur. Rupanya fitrah dalam diri ada, tapi perlu dibangunkan dengan cara yang betul dia tuan-tuan. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam Quran ada banyak cerita pendidikan ayah dengan anak. Tengok tak di dalam Lokana Bayan? Jadi kalau nyanyi kan macam lepas aku dah Lokana Bayan Habib Ladana Al-Qasi Wal-Qarib Min Taibatin Qabla Al-Malib. Kan? Kan? Cek kat YouTube, nanti kita cek kita. Ini hijrah. Dia ceritakan Ahmad Syukairi itu dia buat kajian di Arab Saudi khususnya, di negara dia. Ternyata tuan-tuan, ayah, terutamanya ayah, kerana di Saudi orang perempuan tak boleh mandu kereta, maka penghantaran anak ke sekolah, ke nursery dan sebagainya dilakukan oleh helper, oleh orang gaji. Dan 90% daripada ayah ini tak sempat jumpa anak dia. Ayah terutamanya. Pagi anak dia pergi nursery, dia belum bangun. Orang Arab lah. Balik daripada nursery, dia belum balik kerja. Ya, 100%. Kebanyakan yang duduk di bandar-bandar besar, Jariah, Jeddah dan sebagainya, tak berumur anak langsung. Apa? Dosa tuan-tuan. Kita sibuk dengan urusan dunia. Dan dalam hadis berkatakan kafar bimari isman ayudai man yaqut. Memang dosa besar orang yang sibuk dengan usaha yang tinggalkan anak dia dididik oleh orang lain. Ya. Balik kita kepada apa yang sedang kita bincangkan tentang yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, dalam peristiwa ini fitrah orang muda ni kena dibangunkan, dipujuk, dibimbing macam Nabi yang SAW telah memilih susu. Memang fitrah ada dalam diri. Tak ada orang mencuri pun tuan-tuan, melainkan dia tahu dalam dirinya bersalah dia mencuri itu tuan-tuan. Dia tahu dalam diri. Ya, tak ada orang nak bukan dosa besar, melainkan dalam hatinya memang dia tahu aku buat macam ni. Kenapa aku ambil harta syarikat umpamanya? Kenapa aku rasa dalam diri aku ni aku buat benda ni, aku sombong ni? Dia rasa tuan-tuan, rasa. Perasaan itu yang nak kita bangunkan balik semula. Ya, itu sebab tuan-tuan antara cara yang paling baik untuk bercakap ni
Sebelum bercakap, fikir. Ya, dan gunakan laras bahasa yang paling baik. Saya baca tuan-tuan dalam buku dia dekat dia. Beliau berkata, kamu ada senjata dalam diri kamu. Kamu nak gunakan satu. Baik, kamu kata pada seorang staf kamu, tolong buat kerja ni. Saya nak tengok di sini dah siap. Memanglah, kamu seorang bos, orang akan buat. Tapi cuma kamu kata yang kedua, saudara ataupun tuan, panggil saya tuan. Dia tuan, dia panggil saya tuan. Dalam dirinya dia rasa dia sudah semangatnya uplifted tentang. Dia rasa, oh aku dihargai. Saudara buat ni, tolong buat nanti hari ini saya bersiap. Kalau masalah boleh tanya orang ni, dia pakar dengan. Tapi tuan-tuan, kalau kita gunakan weapon kita yang ketiga, senjata kita yang ketiga, dia bukan saja buat tuan-tuan, dia akan buat dengan penuh penghayatan dan disayang oleh kita. Cakap, Mat, saya Mat, kerja ni penting lah Mat, tapi saya rasa tak ada seorang boleh buat sebaik kau lah Mat. Kau buat memang best. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan kalau tiap-tiap kali kita gunakan ayat nombor 3 terus sebab kata Anas Malik radhiyallahu anhu, aku berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun. Aku tak pernah dengar pun kata-kata dari Nabi, kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Kami tahu Nabi suka dengan tak suka dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi saya kembali kepada kisah fitrah tadi yang Nabi telah pilih sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kalau cerita buat fitrah ni, kita nak bangkitkan dalam isteri kita pun gunakan laras yang baik. Tuan-tuan ni, tuan-tuan bekerja, isteri bekerja juga di sini atau di tempat lain. Balikkan, kita letak kaki kat meja. Cik adik tolong buat air teh tarik. Mesej dia libatkan. Cuba guna bahasa nombor 2. Sayang, tolong buat air sikit. Isteri merasa dia sayang. Walaupun nak berjalan pulang tadi dengan jam dengan aku, dia rasa dia agak. Tapi cuba guna ayat nombor 3 tuan-tuan. Ya, dia akan lagi berkata guna ayat nombor 3. Ada motivasi, ada tenaga, ada pujukan, ada pujian. Sayang, abang dah pergi satu Malaysia sayang. Dia baru kahwin di rumah tak? Aku malah kahwin. Tapi abang tak pernah minum teh tarik macam kau buat. Kau tahu tak dia? Kalau isi kita tengah pitang kan berhenti di bangun. Setuju tak? Bukan-bukan main, setuju tak? Isi-isi kat belakang, setuju tak? Ya Allah, kalau kita kali ayat seperti ini, tuan-tuan, kita bukan sahaja mengajak dia buat baik, kita membangunkan fitrah dalam diri bahawa dia lah yang terbaik, tuan-tuan. Ya Allah, hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada satu riwayat yang sahih menyebutkan Nabi telah menjadi imam kepada para pihak yang datang dalam malam tersebut. Ruhnya ke, ruh dengan jasad ke, tetapi para ulama tetap mengatakan ruh dengan jasad bagi menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Setengah riwayat mengatakan tidak, lebih tepat kalau dikatakan selepas Isra wal Mi'raj, kerana sembahyang telah dimalukan selepas itu. Dan ada persoalan lagi, sembahyang apa pula? Sembahyang hajat ke, sembahyang isyak ke, sembahyang apa? Allah Alam. Tidak dijelaskan dalam hadis. Ya, secara terperinci yang kita pasti dan menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun naiklah ke langit yang pertama untuk bertemu dengan Nabi Idris. Riwayat berbeza-beza, ada banyak riwayat seperti disebut oleh Imam Ibn Katsir dan tafsir. Naik langit kedua jumpa dengan Nabi Adam. Ya, dan Nabi Adam telah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit ketiga jumpa dengan Nabi Harun. Jumpa Nabi Yusuf riwayat lain. Ya, sehinggalah sampai pada langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa, dan yang terakhir sekali berjumpa dengan Nabi Ibrahim, langit ke-7. Dan Nabi telah menyifatkan Nabi Musa ini keadaan dirinya, kulitnya warna sekian-sekian, warnanya agak gelap. Dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil dekat dengan warna macam orang Afrika. Ya, Nabi Musa ni dia dibangkitkan dekat kawasan Mesir, kulitnya macam dari kaum penduduk Sudan menuju kepada penduduk Mesir warna kulit. Nabi Isa disifatkan sangat putih, macam seorang sahabat yang Nabi telah namakan. Kulitnya putih,
kemerah-merahan, ya. Dan Nabi Muhammad SAW telah menceritakan bahawa yang paling karib jumpa Ibrahim adalah sahabatmu ini. Nabi telah bersebut sahibukum hada, menunjuk kepada baginda sendiri. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam naiklah dalam peristiwa yang lain disebut fakana qaba qausaini aw adna. Nabi menunjuk dalam riwayat yang sahih Nabi telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat. Dan dua ayat penghujung daripada surah Al-Baqarah, ya, iaitu ayat Rasul sampai kepada Allah menasajila wasa'ala makasabatu alaiha makasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya, dari riwayat menceritakan bahawa Allah mengajar Nabi SAW bagaimana mengucapkan tahiyat. Nabi mengucapkan tahiyatul mubarakatuh salawat at-tayyibatu lillah. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, tetapi yang mulia wasiat Nabi menerima salat dan turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit berikutnya dan sampai ke langit ke-6. Dan Musa akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, berapa salat? Tak layak oleh Muhammad 50, tidak boleh Muhammad, minta turun. Dan turun. Saya menunjukkan 5, saya menunjukkan 10 turun. Wahai Muhammad, umat aku lebih panjang umurnya, lebih kuat tubuh mereka daripada tubuh umat Muhammad. Justru aku minta kepadamu biarlah turun Muhammad. Begitulah agaknya dialog yang berlaku di antara dua Nabi yang mulia. Tawarud dengan Musa yang total sampai Nabi SAW telah bersabda, Nabi menangis melihat Muhammad. Kerana umat Nabi Muhammad lebih ramai masuk syurga daripada umat beliau. Dan umat Nabi Muhammad umurnya pendek, amalannya besar di sisi Allah SWT. Ini nampak tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Dan Musa ni Nabi yang kuat tuan. Nabi yang sangat tegas. Nabi yang sangat hebat. Tadi dalam hadis yang sahih menunjukkan lazimnya para malaikat akan datang jumpa dengan Nabi untuk beritahu tarikh umurnya dah hampir. Kalau kita ni dapat tahu tarikh mati kiamat dalam dunia ini kan, kerana semua orang tahu umurnya masih panjang, dia masih lebih panjang. Betul? Saya lama lagi dia sembang tanya, apa khabar tak? Oh baik, mati. Betul? Kalau mati dari Pak Amjad sampai saya, semua orang nama Zahzah namanya. Dan semua takut dengan Abdullah. Tak ada tuan-tuan, tak ada ketentuan. Tapi malaikat akan datang jumpa dengan Nabi untuk beritahu berapa tempoh yang tinggal. Seperti dalam hadis sahih menggambarkan Nabi Adam tidak setuju pada tarikh yang diberitahu oleh malaikat. Ceritanya dalam hadis sahih Nabi Adam ditunjuk oleh Allah keturunannya akan jadi Nabi. Seorang. Lalu Nabi Adam pun terpukul melihat salah seorang daripada zuriatnya yang dinampakkan rupa itu sangat handsome. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ni siapa ni, wahai Tuhan? Allah menjawab, ini namanya Daud, cucu kamu. Ya, oh belakang. Oh Nabi, ini Nabi juga, ini Nabi. Berapa umurnya waktu dia mati? Allah menjawab, umurnya 60 tahun. Kata Nabi Adam, ya Allah, sikitnya umur dia, kesiannya. Umur saya berapa ya Allah? Umur kamu 1000 tahun. Nabi Adam meminta kepada Allah ditransferkan. Orang yang suka berada transfer. Ditransferkan umurnya. Bagilah ya Allah kepada dia genap pada 100, bagilah 40. Baik, mereka tulis umur dia tinggal 960 dan dibagi 40 kepada cucunya Daud. Nabi Adam setuju. Tapi bila dekat dengan umur 960 tahun, datanglah Israel jumpa dengan Nabi Adam. Hai Adam, umur kamu tinggal minggu depan. Nabi kata, taklah buat Nabi 1000 lah, apa 960. Ini dalam hadis kata tuan-tuan. Lalu Israel mengatakan, wahai Adam, panggil Jibril jadi saksi bahawa kau telah transfer 40 pergi pada cucu Daud. Tidaklah, mana boleh tidak. Aku tidak pernah pergi seperti itu. Lalu Allah SWT telah berfirman, sebenarnya aku bagi 1000, walaupun dia bagi kepada cucunya 40, aku tak akan kasih. Aku nak semua kamu tahu bahawa manusia itu lupa. Manusia lupa. Dengan sebab itu lupa itu akan turun kepada cucu. Kita semua lupa ya tentang itu. Baik,
Nabi Musa pun dikunjungi oleh Jibril untuk beritahu dia akan mati. Israel datang beritahu kamu akan mati. Nabi Musa menjadi terkejut tuan-tuan. Dalam hadis sahih mengatakan dilempang malaikat itu. Dengan kekuatan daripadanya dilempang dan terkeluar matanya daripada rongga. Terkeluar matanya. Ya. Saya tanya juga boleh semua ayat. Boleh ke mata terkeluar? Boleh, boleh. Ini yang jadi punya apa dipanggil? Soket. Soket. Ini soket. Bukan soket kat rumah ada. Jadi soket, bracket ke soket. Dia boleh terkeluar. Tuan-tuan boleh rasa. Dia pun Allah suruh masuk kembali. Allah kata, beritahu kepada dia dengan cara begini, dia akan berjumpa dengan aku dan sebagainya. Jadi Nabi Musa ni seorang Nabi yang tegas. Meminta kepada Muhammad SAW, agindanya dia sebut kenabian, Muhammad minta Quran, Muhammad minta Quran. Dan memang tuan-tuan yang dimiliki semuanya telah terletak dalam ilmu Allah. Tetapi jasa Nabi Musa ni usaha oleh kita nampak ni tuan-tuan. Bayangkanlah. Dan akhirnya Nabi Muhammad telah menyatakan kepada kita semua, walaupun turunnya kepada 5, tetapi nilai yang tetap 50. Itu sebab dalam Islam, ibadah yang kita buat, kalau ikhlas, minimum rifahnya tuan-tuan, rewardnya esok masih ada. Allah bagi 10 yang dia ada tuan-tuan. Tuan-tuan puasa 3 hari sebulan, Allah bagi 30 nilai. Tuan-tuan cari 10 bulan dan puasa tiap-tiap sebulan itu 3 hari saja, nilai di sisi Allah macam 300. Tambah dengan Ramadan, tambah dengan Syawal puasa 6 hari, tuan-tuan dikira di sisi Allah seolah-olah berpuasa macam 360 tambah dengan 300, 660 hari dalam setahun tuan-tuan. Ya, artinya hampir 2 tahun. Nilai puasa 3 hari sebulan itu konsisten. Tambah dengan Ramadan, tambah dengan Syawal 6 hari, seolah-olah hampir 2 tahun. Nilai 2 tahun genap berpuasa. Subhanallah, Maha Kaya Allah. Ya tuan-tuan, Nabi pun turun. Dan dalam kisah Isra Mi'raj ni kita tahu Nabi melihat banyak perkara. Antaranya orang yang memikul makanan, kemudian makin berat, makin dipikul lagi. Ditanya kepada Jibril, inilah dia merupakan lelaki yang tidak sedar diri, lagi banyak amanah, dia berbangga dengan amanah tersebut. Habis semua dia nak sapu tuan-tuan. Nasi masih dia nak, nasi bahagian khairat kematian dia nak. Kan ada orang seperti ini, kita heran tengoknya. Kalau ada benda seperti ini, kita buang tuan-tuan. Ya, kita nak jawatan banyak-banyak, nak buat apa kalau kita tak mampu buat besok badan ke akhirat. Ya, sedar tak orang melaksanakan jawatan ni berat amanah ni, tugas yang dia kena buat dan sebagainya. Kadang-kadang kita kenal dalam satu organisasi masjid, kita ejekkan bersama semua jawatan yang dia. Kita tahu dia duduk dekat rumah kita, dan kita tahu memang dia tak tahu mesyuarat. Kesiannya tuan-tuan yang boleh laksanakan ni. Kesian orang seperti ini. Baik, lagi Nabi melihat apa? Melihat bau yang harum, lalu diberitahu kepada Nabi SAW, inilah Masyitar. Dia dahulu kerjanya sebagai tukang sikat kepada keluarga Fir'aun. Ya, Fir'aun ini bukan yang melawan Nabi Musa saja. Setiap raja yang minta Mesir dipanggil Fir'aun. Tapi menariknya Quran kalau kita baca dalam surah Yusuf sebagai contohnya, walaupun penguasa ini duduk dekat Mesir, tetapi Allah tidak gunakan terminologi perkataan ketika dipanggil oleh Nabi Yusuf kepada raja ini. Nabi Yusuf tidak panggil Fir'aun. Kerana para ulama tafsir menyatakan bila gunakan perkataan Fir'aun rujuk kepada yang zalim. Bila sebut perkataan yang Malik raja, rujuk kepada penguasa yang tidak zalim. Hukumnya di kalangan pemimpin yang kafir pun ada 2 types lagi tuan-tuan. Yang zalim dengan yang tidak zalim. Ternyata yang memimpin pada zaman Nabi Yusuf dahulu, Nabi Yusuf bekerja dengannya, dia adalah seorang yang kafir. Dia tidak beriman, tetapi dia tidak zalim kepada orang. Macam juga Nabi telah merintahkan para sahabat untuk melakukan hijrah yang pertama kepada Najasyi. Najasyi seorang Kristian, tidak beriman kepada Allah sebelum itu, tetapi dia baik, dia seorang yang tidak menganiaya orang. Jadi begitu ya tuan-tuan yang dimuliakan. Masyitar ini telah pun disebut, nama itu Masyitar tukang sikat, nama sebenarnya tidak disebut dalam hadis ataupun dalam kitab tafsir. Tetapi dia begitu konsisten dalam imannya. Ya, menunjukkan kepada kita bahawa dalam bekerja pada hari ini mesti ada prinsip tuan-tuan yang dimuliakan maksudnya. Saya bertemu dengan seorang hamba Allah yang berasal daripada sebuah negara yang tidak Islam. Tapi negara yang tidak Islam ini masih banyak. Dia benarkan masih dibangunkan.
Lalu satu ketika kerajaan negara tersebut buat keputusan, kita nak ambil tanah, nak acquire tanah yang terletak di tengah-tengah negara kita ni dan harganya mahal, kita akan offset. Kita ambil tanah ni, kita pindahkan orang Islam yang nak masjid mereka, kita akan bina di satu tempat yang agak jauh. Tapi orang Islam di satu nostalgia yang dibuatkan. Orang tua terutamanya umurnya sudah 80 tahun, teringat dahulu di situ datuk nenek moyang mereka mengaji, mengajar orang, berbakti kepada orang, bahkan dibina oleh ulama yang sinonim dengan masjid tersebut. Apa tuan-tuan dia nak buat? Dia bekerja dalam kerajaan yang kafir dan dia seorang rakyat di situ. Dia nak buat macam mana? Dia memanggillah kawan-kawan dalam PJK masjid. Bolehkah kita rancang satu perkara untuk mengelakkan masjid yang ada? Kita kerajaan dia kaya, dia akan ambil tempat ini, dibagi tempat yang lebih baik, lebih besar. Oh, tak sama dengan tempat ini. Dan di sini kita dibesarkan dulu yang mulai tidur sesama. Ini kan cerita datang ke idea. Kita pergi ziarah Saudi lah, buat umrah. Mereka dia buka amanah, tuan-tuan, tak pakai duit masjid, pakai duit pribadi, pergi sana atas delegasi masjid, dan kita buat permintaan request, special request untuk ziarah ziarah Menteri Agama Saudi, panggil wizara itu Al-Awqaf wa Syu'un Ad-Diniyah. Boleh tak kita pergi ziarah? Kerana mana kan negara mereka negara bukan Islam, orang Islam minoriti, maka permintaan mereka diterima dengan mudah oleh rakyat Saudi. Dapat ziarah, pergi tempat itu, tempat ini dalam delegasi kerajaan, dapat ziarah pula kementerian. Dan mereka minta request Saudi khas untuk datang ke negara mereka sebagai lautan malas. Mereka Saudi datang beberapa bulan selepas itu, datang ke masjid yang nak dihubungkan itu, tuan-tuan, yang telah digezetkan dalam parlimen akan dihubung. Apa jadi, tuan-tuan? Bila kerajaan Saudi datang minta pada kerajaan kafir ini permohonan rasmi, mengikut jalan rasmi untuk ziarah tempat tersebut, ziarah orang Islam di kawasan itu, kerajaan negara kafir ini pun terpaksa tema balik sebelah dalam parlimen. Kalau kita robohkan masjid ini, nanti dia datang, dia tanya mana masjid ini. Apa betul? Kita dengan Saudi ada hubungan perdagangan yang baik. Saudi memang negara perdagangan yang besar, potensi besar untuk apa saja buat bisnes. Akhirnya mereka terpaksa batalkan niat tersebut. Dan pada hari ini masjid tersebut telah dinobatkan the oldest prayer house dalam negara tersebut. Sudah bayangkan? Dan kerajaan Saudi datang bagi fund pula, bagi beasiswa pula kepada rakyat ini, bagi kepada orang-orang di sekitar situ kemudahan untuk ekonkan masjid itu. Subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Hukum punya kita bekerja di mana pun, kalau kita ada peranan, dia akan datangkan kebaikan kepada orang Islam, tuan-tuan. Lihat dari sudut positifnya apa yang boleh kita buat. Ya, jadi balik kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga Nabi pun pulang, tuan-tuan, ke Mekah, dan keesokan harinya Nabi telah buat pengumuman. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya bertanya kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad, ada hot news hari ini, ada berita penting. Jawapan Nabi ada, mana tadi aku pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit. Sudah, nanti dulu ya, itu mesti ya. Dikumpulkan orang yang perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Abu Jahal. Dia telah pun menyewa tempat yang khas, iaitulah di Jabal Qubais. Jabal Qubais ini duduk dekat Bukit Safa, bercantum dengan di sana King Fahad, King Fahad, yang mana dipanggilnya semua orang untuk mendengar dari Nabi Muhammad SAW apa cerita Nabi. Dan di kalangan mereka yang merupakan peminat-peminat bangunan, kontraktor dan sebagainya, dia bertanya kepada Muhammad, hai Muhammad, kalau betul kau pergi Baitul Maqdis, please describe kepada kami bagaimana kedudukan, bagaimana berapa tiang, berapa pintu yang ada. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni bukanlah arkitek, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, baik di zaman Ajil, saya boleh jawab. Yang dipraktiskan oleh bank, tuan-tuan, dia tak begitu, tuan. Tuan-tuan ada baik di zaman Ajil? Ada tak? Tak ada? Ada? Awal pun? Masyarakat mutanan besar. Tuan-tuan tanya saya, apa berkaitan dengan bangunan? Kita tidak jawab, tuan-tuan. Begitu juga Nabi kita, bila tanya tentang bangunan, apa yang Nabi beritahu tentang bangunan? Ya? Maka Allah SWT telah datangkan Jibril untuk menunjukkan di depan Nabi dengan super iPad 8, tuan-tuan. Apa ni yang tuan-tuan ditanggil, tunjuk kepada Nabi. Dan Nabi mengira pintu-pintunya, jendelanya, apa yang berkaitan tiangnya,
Dia terangkan kepada orang yang minat sangat architecture tadi. Lalu dia mengatakan benar, betul. Padahal kami tak pernah tahu Muhammad pernah sampai ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibn Katsir, bila Abu Sufyan ini cuba untuk mengejek dan menghina Islam kepada Maharaja Rom, Maharaja Rom mempunyai pakar-pakar wujud, di antara itu merupakan padri. Lalu Abu Sufyan cuba untuk mempelekehkan Nabi dengan membawa cerita Isra Mi'raj kepada Raja Rom. Dia kata Raja Rom sebenarnya yang lain cerita semua pada benar, asal buat cerita seperti itu. Yang memang tak masuk akal. Kalau kau terima ni, kau faham ni, kau tutup bola. Apa ni ceritanya? Bahawa Muhammad ni pernah berkata SAW, maksudnya Abu Sufyan dengan Islam, kan? Dia kata kepada Maharaja Rom, Muhammad pernah mendakwa dia pergi berjalan dari Mekah menuju ke Masjid Aqsa, naik ke langit dan satu malam. Tiba-tiba seorang batu yang ada dalam pertemuan tersebut menjawab, wahai tuanku, Maharaja dan juga Abu Sufyan, aku menjelaskan kamu, aku bersekutu dengan Muhammad melakukan perkara itu. Hai, macam mana kau boleh bersekutu? Kata Abu Sufyan. Pada ini berkata dahulu, sebelum aku berada bersama dengan Raja, posting aku ialah kat Baitul Maqdis. Posting bukan. Punya dia pun posting. Dulu aku cawangan Baitul Maqdis. Masa aku kat sana, pernah satu malam, aku dan penjaga Baitul Maqdis, masa tu Baitul Maqdis di bawah, tuan-tuan, di bawah Kristian, dulu di bawah Kristian. Sebelum Kristian bagi kepada Yahudi dalam satu perjanjian, aku ada di sana. Malam itu pintu tak boleh tutup, pintu Baitul Maqdis tak boleh tutup. Aku berusaha tolak dengan saya upaya pun tak boleh tolak. Aku dengan semua parti yang ada memang tak boleh tolak. Beberapa pintu yang tertentu dekat Baitul Maqdis, kami pun hairan, aku pun boleh mampu. Dan kami merujuk dalam Bible, kami dapati memang peristiwa ini berlaku sekali dalam setahun bila ada keputusan Nabi datang ke sini. Lalu Abu Sufyan pun tercita. Dia meriwayatkan hadis ini selepas dimasuk Islam itu. Bahawa benarlah Nabi Muhammad SAW telah pun bergerak ke sana. Dan Nabi bahkan beritahu dalam pulang tadi aku ingat satu kumpulan unta yang kafilah, mereka menaiki unta yang pertama, yang kedua, yang ketiga, begini keadaannya. Nabi menceritakan mereka dan sebentar lagi memang betul-betul unta tersebut sampai. Mustahil boleh diketahui dia seseorang melainkan dia berada di langit. Kerana dia berada di angkasa, kita nampak ke bawah, tuan-tuan yang boleh masuk. Ya, jadi inilah peristiwa yang kita dapat lihat, tuan-tuan yang boleh masuk. Banyak benda yang kita nak belajar dalam masa yang sangat singkat ini. Yang pentingnya, ulangnya Nabi, lalu ditolak oleh mereka yang menolak, dan murtadlah sebagai daripada orang Islam. Tetapi yang mengagumkan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah pun mendapat dinobatkan dalam peristiwa tersebut dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Dalail Nubuwah bahawa mulai saat itu dia telah digelar sebagai siddiq, satu pangkat yang jarang-jarang diberikan kepada manusia. Dia ketua orang siddiq. Walladzi ja'a bis-sidqi wa sadaqa bihi, yang Allah Taala telah memuji Abu Bakar As-Siddiq ini, dan itu sebab kita menamakan proses pengeluaran diri kita sebagai sedekah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada tamu ke hari ni? Oh, sebab tuan-tuan mana banyak duit kan? Sedekah tu. Sedekah tu apa sedekah, tuan-tuan? Besok kalau puasa banyak tak sedekah? Sedekah tu merujuk kepada perkataan sad dan off. Maknanya kita dalam apa yang kita lakukan, kita meyakini kebenaran yang Allah telah janjikan itu. Kita mengeluarkan. Ada macam akal kita keluarkan duit, dia berkurang. Dalam dengan 1,000, kita derma untuk wakaf RM200. Tinggal 100. Tapi bagi orang beriman tidak, tuan-tuan. 200 itu dilipat gandakan oleh Allah sehingga jadi 700 kali ganda. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'. Sedekah sedikit ini di sisi Allah 700. Bahkan sedikit kadang-kadang 1 dirham mendahului 100 dirham bila disertai dengan ikhlas. Dan ikhlas itu ada skala-skalanya, tuan-tuan. Ada dia punya levelnya. Darajat inda Allah. Baik, tuan yang boleh kasihan. Dan nampaknya iman adalah satu benda yang penting, tuan-tuan. Akidah satu benda yang teras, yang sangat penting. Setiap peristiwa yang kita pelajari dalam Quran, setiap kisah yang kita pelajari tentang Nabi yang senang, dia melibatkan akidah. Ya, Abu Bakar dan para sahabat yang bertahan dalam peristiwa tersebut, walaupun dia sangat-sangat memuji iman, kebenaran, keyakinan kepada Allah SWT. Kerana kalau pada hari ini saya beritahu tuan-tuan nak terima, kita nak terima. Kalau saya kata kepada tuan-tuan, saya berbalik daripada diri. Tadi saya semayang zuhur, saya semayang
asal dekat kiri. Tuan-tuan, make sense tak tuan? Kadang-kadang dia ada private jet sendiri. Mana mungkin kapal terbang yang besar tu perlu pada 2 jam tuan-tuan nak sampai ke sini. Nak landing lagi, nak clearance lagi, nak naik taksi lagi daripada KLIA datang ke sini. Memang tak masuk akal, ini orang gila. Nampak tak? Itulah yang berlaku kepada ramai mereka bila cuba mengukur peristiwa yang berlaku dengan akal, tuan-tuan. Dia cuba untuk tafsirkan, dia suruh akal. Sebab tuan-tuan yang dimulai kasihan, dalam Islam ni kita mengajar anak-anak kita pegang akidah. Ada keindahnya ulama-ulama dahulu ketika mengajar anak-anak murid mereka tentang akidah, tuan-tuan ni. Saya ingat masa kita dulu ketika datang pelajaran agama, serius agama yang kami pindah dari Johor, kerajaan Johor dulu. Senang dibawa akidah. Itu dia sebatang pokok, ini adalah pokok. Pokok ini mengeluarkan buah. Dia mempunyai ranting dan dahan. Dia mempunyai daun-daun yang rimbun. Di bawah tanah ada akar. Siapa akan menjadikan pokok? Simple je tentang silat. Bukan tengok tak? Tunjuk pula sebelah lagi betul gambar laut. Ini yang laut. Allah menjadikan laut nasi. Dan laut ada beribu spesies ikan. Itulah yang kedua. Manusia boleh menaiki laut dengan kapal-kapal yang besar. Kadang-kadang laut bergelora. Laut lebih luas daripada daratan. Siapa jadikan laut? Ya Allah, bisikan-bisikan yang simple-simple, tuan-tuan. Termasuk dalam hati. Kerana akidah ni, tuan-tuan, dipupuk, dibimbing, dipajai, dijaga, disuburkan. Ya? Ini tuan-tuan yang dimulai maksudnya. Inilah akidah yang kita kena tekankan. Jadi mudah-mudahan hari-hari yang akan datang kita dapat jaga, dapat hayati isu Islam ini untuk membangunkan dalam diri kita sifat ubudiyah, tuan-tuan. Bukan sekadar ibadah, tuan-tuan, ya, ubudiyah. Kerana perkataan kita belajar dalam Islam di awal tadi, bi'abdi, hamba-nya. Ya, bila ubudiyah ni dia lebih daripada ibadah. Kalau ibadah ramai orang sembahyang tak merasa dikunjungi. Ramai orang sembahyang tak merasa lagi riba. Ramai lagi orang sembahyang dia masih lagi kata makan konvensional lebih baik daripada Islam ni. Sentilah tuan-tuan nak jawab. Nah, tuan-tuan, betul tak masyarakat kat luar? Kata dibanding kita juga. Dia nak beli kereta, dia cakap syurga ambil dekat Bima Amalan. Bima Amalan kereta tu? Kan? Ambil kereta kat Bima Amalan. Oh tak boleh, nanti bayarnya lebih mahal daripada yang konvensional. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesiannya umat ini, tuan-tuan. Itu yang pergi ke surau tu, tuan-tuan. Susah kita nak convince dia, betul lagi yang tak datang ke surau. Tengok kan? Inilah masalah yang kita lalui, tuan-tuan. Bukan masalah apa, masalah hati itu buta, tuan-tuan. Hati itu ada penyakit, hati itu rabun. Mata hati itu tak nampak betul. Dia buat setakat ibadah, dia tak ada ubudiyah. Dia mempersoalkan. Ya, dia tak mau ikut, dia mempersoalkan. Dia banyak soal jawab. Jadi kerja kita adalah kerja yang berat, kerja yang penting. Tahniah tuan-tuan berada dekat institusi Warga Islam yang itu pengaruh dekat negara kita, banyak jasanya kepada orang Islam. Teruskan tuan-tuan, ya, bekerja menguruskan duit juga. Berbeza daripada yang lain. Kerana tuan-tuan pendapatan daripada awal hingga ke akhirnya dipastikan halal, bersih, ya, dipantau. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Jadi kalau peluang kita dalam bulan Ramadan nanti untuk menghayati Al-Isra wal Miraj tadi, jaga hati, bersihkan hati. Dan itu para ulama telah menjelaskan hati ini, tuan-tuan, tak boleh dibersihkan macam proses Nabi tadi, tapi amalkan 5 kali. Dawa'ul qalbi khamsun, ubat hati 5 kali. Qira'atul Quran di tadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Nampaknya mereka dalam generasi salafus salih datang Ramadan, mereka baca Quran untuk khatam. Untuk khatam. Yang kedua, untuk bersihkan hati, tuan-tuan, bangun qiyamul lail. Biasa kali bangun qiyamul lail. Yang ketiga adalah kita ni rajin puasa sunat. Atau kalau tak puasa pun, kita jangan makan berlebihan. Yang keempat adalah kita ni banyak beristighfar. Beristighfar. Ada satu istighfar, tuan-tuan kena hafal istighfar, tuan-tuan. Iaitulah Sayyidul Istighfar. Tahu kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka fa. Cuba saya baca sekali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, aku bukan hamba-Mu. Aku kembali kepadamu melakukan dosa, padahal dulu aku janji untuk bertakti. Abulah kami nabi, al-firri, ampunkan dosaku. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semuanya tiada siapa yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Kalau kita baca lepas subuh, tuan-tuan, jadi umur kita ni sampai ke asar saja, matinya sebelum waktu asar, maka mati masuk syurga. Kalau kita baca lepas asar, takdir Allah umur kita tak panjang, sebelum subuh kita wafat, maka wafatnya seseorang itu melayakkan masuk syurga. Ini doanya. Dan yang terakhir saya untuk dapat hati yang bersih, tuan-tuan, adalah merajinkan diri duduk dengan orang-orang saleh, orang salehah. Dan kabar ini kalau orang saleh atau salehah ini di kalangan agamawan, orang yang ada pengetahuan dalam agama. Bukan sahaja kita belajar kesalehannya, tapi kita belajar mendekati Allah dengan cara yang betul. Ya, jadi inilah usaha kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dan kawan, rajin baca Quran. Bangun malam, nanti di mujahadah. Abang malam pula jangan buat maksiat. Kalau orang buat maksiat, Allah tidak akan pilih dia bangun malam. Ya, banyak taubat kepada Allah SWT. Pernah berlaku pada zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki kepada dia. Wahai Ibn Abbas, aku kan dosa besar. Aku bunuh seorang perempuan. Kita buat maksiat dengan tiga orang, tapi lelaki nampak dia tak sempat, dia stop oleh Ibn Abbas. Dia terus cerita, Ibn Abbas bercakap, orang mendengar bercakap, aku bunuh seorang perempuan. Aku minang dia. Dia tolak minang aku. Lepas tu soal kawan minang, diterima je. Aku jadi sangat malu, hampa, kecewa, luka. Aku bunuh orang. Adakah aku boleh bertaubat bagi Ibn Abbas? Wahai Ibn Abbas, wahai sepupu Rasulullah, jawab Ibn Abbas, adakah ibu bapa masih hidup? Ibu bapa masih hidup tak? Jawab, sudah mati. Kata Ibn Abbas, kalau begitu kau banyak bertaubat kepada Allah SWT. Dan tinggalkan semua kemungkaran yang kau buat, nantikan dengan kebaikan. Dan dalam hadis mengatakan, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Tinggalkan semua kebaikan dan gantikan dengan kebaikan. Taubat kepada Allah yang sebenar-benar. Dia taubat kadang-kadang kita tak boleh nak cerita pada orang tuan. Umpamanya kita pernah dulu kecil-kecil nakal, kita mencuri dekat kedai dia. Kalau kita cerita dengan dia, banyak benda yang tak selesai dia. Ya, seorang perempuan dia nak bertaubat. Taubatnya amat menjadi hatinya, tak? Ada dia berkahwin dengan seorang dula. Dula tersebut memiliki anak. Dia berkahwin dengan suaminya, suami ada anak, dula. Dan dia tak larat nak jaga anak tiri ni. Tuan-tuan dan puan, kerana tak larat nak jaga budak lelaki ni, dia bagi budak lelaki ni minum air sabun. Dia bagi minum air sabun. Maka budak lelaki ni jadi lurus. Lurus betul, dia tak pandai. Maka perempuan ni sekarang nak bertaubat kepada Allah, dia tanya pada ustaz, dia lakukan satu negara Arab dekat ni. Maka ulama dia berkata, wahai ibu, suami dia dah mati. Suami dia yang anak-anak tinggi tu, dia seorang daripada jadi anaknya itu, suami dia tak mati. Wahai ibu, ibu jangan beritahu pada anak-anak tinggi yang tu. Kerana dia kahwin dengan suami itu, dia tak dapat anak. Kalau ibu beritahu, apa kata adik-adik yang lahir tak ada ibu? Dan minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah dan jaga anak-anak yang sudah berkeadaan lurus, tuan-tuan. Jangan cerita. Kerana ada benda yang kalau kita cerita, tuan-tuan, dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Dia akan menjadi suasana lebih teruk. Maka tuan-tuan, bila Ibn Abbas ini berkata kepada kita tersebut, taubatlah kamu kepada Allah, kepada ilmu sudah mati. Maka anak-anak murid ini bertanya, tanya tak bin Abi Rabah, wahai kau guru yang mulia, sepupu pada Rasulullah. Ibn Abbas ini sepupu Rasulullah. Kenapa pula kau guru kata, kenapa ayahmu masih hidup tak? Apa kaitannya dengan dosa bunuh orang? Ibn Abbas pun mengeluarkan satu ayat daripada surah Al-Kahf, tuan-tuan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sampai kepada ayat
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعن الصدق الذي كانوا يعملون. Bila Ibn Allah baca ayat ini, tuan-tuan, ya Allah, sahabat-sahabat yang nangis, tuan-tuan. Kalian tuan-tuan, kalau ayah ibu masih hidup, doa ayah ibu itu akan yang memudahkan penerimaan di sisi Allah. Kali itu bila nak masuk Allah, tuan-tuan, bagi orang yang masih ada ibu, mintalah ampun kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Kerana dalam hadis yang saya dudukkan, bila seorang dia nanti mendoakan untuk orang yang dalam Ramadan, amin, 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 salah seorang daripadanya yang tidak mendapat keampunan di sisi Allah, itulah yang ayah ibunya masih hidup, tetapi dia tidak dapat keridhaan mereka. Dan lain begitu adalah orang yang dalam Ramadan dia tidak ada keampunan untuknya, dan seorang nanti orang yang Rasulullah di sisinya dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Ketika tiga orang ini didoakan oleh malaikat untuk hancur di akhirat tempat dan neraka tempat. Dia memoga Allah beri kepada kita kekuatan, tidak keramat, rajin-rajin mengajak orang berbuka puasa. Dan buka puasa ni tuan-tuan taklah sesusah yang kita gambarkan. Kalau tuan-tuan berada di Mekah, di Madinah, kalau Ramadan, tuan-tuan akan lihat mereka mengajak orang berbuka puasa yang Al-Quran. Beri kurma yang hidup, letak, bagi-bagikan, orang berbuka dengan sebab kurma, tuan-tuan dapat ada puasa ni pada hari tersebut. Maka jangan kita berkira-kira bangun malam, bersihkan hati berusaha, baca Quran yang berhenti, jangan sibukkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti lain. Inilah Ramadan orang-orang sakit. Rebutlah peluang untuk sembahyang tarawih. Cubalah sembahyang berpuluh kali pada malam juga. Ya, elakkan kita boleh makan banyak daripada buat maksiat. Kerana orang yang makan banyak buat maksiat, Allah SWT tidak akan beri peluang kepada dia untuk dapat kehebatan qiyam dalam bulan Ramadan. Yang qiyam itu sebahagian daripadanya adalah sembahyang isyak berjemaah dan subuh dan sembahyang tarawih. Ya, sekurang-kurang kadar orang yang dapat satu kadar adalah orang yang sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah, sembahyang tarawih. Dan sembahyang tarawih 20 rakaat. Latih diri kita, pujuk diri kita, injil diri kita supaya dapat kelebihan pada hari ini. Kerana kita tak tahu depan apakah Ramadan yang Ramadan terakhir untuk kita. Apakah benar-benar kita akan dapat hari lahir ataupun Ramadan yang akan datang masih lagi keluar, belum tentu datang. Ya, moga Allah berkati kita dalam kuliah pada tahun ini. Terima kasih atas undangan tuan-tuan. Apa maaf atas kekurangan. Banyak perkara yang tak dapat nak disampaikan kerana ya, waktu yang tak mengizinkan. Terima kasih tuan-tuan. Datanglah ke kuliah-kuliah yang ada termasuk kat surau. Dekatilah orang-orang alim. Mujahadahlah banyak pada hari yang ujung ini bagi ibu-ibu, perempuan, sesedari yang masih lagi belum kalau puasa, masih ada buang dan peluang. Ya, silakan jangan ditangguh-tangguh. Sekian saja. Wallahualam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita bersih di rumah tuan-tuan. Kami sudah melakukan zikir Ramadan. Bersama kami adalah satu Quran yang sangat menarik, iaitu Al-Quran Wakaf Ibtidah. Kalau tuan-tuan belum pernah dengar, Quran Wakaf Ibtidah ni lebihannya tuan-tuan, itulah dia telah diwarnakan dalam ayat-ayat yang panjang yang boleh membantu kita untuk wakaf yang baik. Dan wakaf ni kalau tak dikuasai, ayat dia tidak hitung, mesej tidak sampai. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan, anak saja minum teh Cina yang hebat di dapur. Apa faham ayat ini? Ataupun hati yang tidak membawa siapa dan kebaca sebuah iman. Dibacanya betul-betul tanam bahasa Islam seperti kacang, betul dibuka musuh sebelah nampak. Apa kacang apa ni? Panjang terung. Ini malu takut kalau tidak bersedia sebuah iman. Kita dengar pernah tak ada terung. Ya, tapi bila baca Quran pun masalah yang sama. Kalau tidak dikuasai betul bahasa Arab, makna boleh menjurus pada yang salah. Ya, tajwid tidak ada keraguan padanya total. Orang tajwid bagus. Tak percaya tengok sahabat nanti. Tajwid ni sangat bagus. Yang masalah orang ini adalah masalah wakaf. Kerana saya ini berkata maksud tartib Quran adalah tajwid huruf wa ma'rifatul huruf. Yang pertama tuan-tuan dah mencakupi tajwid tuan-tuan bagus. Orang tebal kat mana, warna kat mana, bila guna kat mana, mahir. Tapi wukuf dia tak betul, wakaf. Wakaf jangan wukuf, wukuf, wakaf, wukuf. Wakaf dan wukuf. Ini adalah
masalah yang utama. Mereka tidak dapat menguasai yang lain. Maka dalam sebab itu tafsir yang sangat sehari, maka Quran dunia ni tuan-tuan dia cuba rumuskan satu kaedah tanpa mengabaikan tanda-tanda wakaf yang sedia ada, iaitu jim, sin, ha dan sebagainya, cuma diwarnakan selepas dapat persetujuan dari guru-gurunya. Dan dia tarakir dengan mereka lagi 6 bulan pada tahun lepas untuk dapat persetujuan ini. Ia adalah perkara ijtihadi. Kalau tuan-tuan ada bahasa Arab yang baik, tuan-tuan tak setuju dengan hukum wakaf itu, yang ditanyakan tak ada masalah. Dengan syarat tuan-tuan ada bahasa Arab. Tapi kalau tak ada bahasa Arab, dia satu solution yang baik, tuan. Ya, ini warna biru. Kalau kita jumpa, kita berhenti, kita tak payah ambil pada semula. Kita ambil ayat berikutnya. Kalau warna hijau dengan merah, kita ambil warna hijau. Kalau warna merah saja, kita ambil warna merah. InsyaAllah dia membantu untuk baca Quran bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab. Quran ini tuan-tuan, dia amat sesuai untuk mereka. Dia ada 2 ribuan kat sini. Teknologi ini kita buat supaya suami dengan isteri bulu-bulu saya pun tetap dulu. Tapi jangan pula bila isteri dalam dahulu kita abang punya yang mana ni kan? Ini adalah Quran yang sangat baik. Tuan-tuan belum memiliki, saya syorkan tuan-tuan memiliki ya. Dan pada anak-anak tak di luar negeri dan sebagainya. Ini juga tuan-tuan bawa buku satu tafsir ayat-ayat doa. Ini kalangan saya yang pernah disampaikan di IKIN. Ayat doa dalam Quran ni contohnya, bila Rasulullah banyak melalui uraian para ulama tentangnya, para sahabat mengadu di banyak hutang dengan Rasulullah. Rasulullah ajar ayat dari surah Nisa contohnya. Jadi tafsir-tafsir ni saya ambil, saya kutip dari ayat doa daripada banyak kita tafsir saya bukukan berkaitan dengan doa-doa para Nabi. Ini tuan-tuan adalah buku benar dan pelik yang merupakan koleksi muhasabah cerita-cerita daripada Quran dan hadis yang benar dan pelik. Macam kisah Nabi mengislamkan satu kabilah bila mereka melihat Nabi bercakap dengan dia Allah. Kisah Nabi menyuruh pokok keluar dari tempatnya untuk menyatakan Islam. Kisah Sayyidina Umar memutuskan solat kepada sungai Nil yang airnya kering dan airnya keluar dari sungai. Karamah Sayyidina Umar itu kan, ini benda yang pelik tapi berlaku dalam Islam. Ini adalah buku Qiyamul Lail yang saya tulis bersama dengan Ustaz Ni Abdul Rahim, seorang pensyarah di UKM. Panduan simpul Qiyamul Lail, tuan, doa-doa yang diamalkan. Mudah-mudahan manfaat untuk Ramadan kita, tuan. Panduan sembahyang malam dan sebagainya. Waktu-waktu yang Nabi ajar untuk bangun yang mustajab. Ya. Ini Islam ni dia mengajar waktu-waktu tertentu yang kalau kamu doa waktu itu pasti Allah akan terima. Seperti Nabi sebut dalam Qiyamul Lail Nabi Daud ni. Ini adalah buku apa dia tahu? Ustaz Azayus. Dakwah yang sangat santai untuk orang muda, untuk anak-anak kita. Dikaton tuan ni. Dikatunkan oleh tulis kenal Atul. Ya, yang mana dalam dia ada lebih pada jenaka-jenaka yang berdakwah untuk orang muda. Ustaz boleh tak isap rokok? Harus dia harus. Dengan syarat jangan nyalakan api. Ustaz boleh tak bawa pulang naik motor? Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Ustaz lain tak boleh, tak boleh. Boleh Ustaz, boleh. Dengan syarat letakkan bapak dia yang tengah air. Ini dakwah orang muda. Ini satu fenomena tuan-tuan ni. Ustaz ni dakwahnya untuk besar untuk orang muda. Bagi kami bukukan mudah-mudahan jadi jariah untuk semua. Kalau ni kami juga bawa majalah-majalah ini yang dulu ni, namanya JNTU. Ini generasi Quran. Islam for generasi Quran. Kalau orang-orang muda pada zaman Nabi dulu masuk Islam, kenapa orang muda pada zaman sekarang kita belum gerak antara itu tuan-tuan? Mereka di Singapura pada hari ini berjumpa dengan orang-orang dengan keluar malam. Dahsyatnya kerja mereka tuan-tuan. Berdakwah di keluar malam. Kita tak mampu nak buat berdakwah di padang bola di Singapura. Ya, jadi orang muda perlu diberhati. Ya, di pujuk, di bimbing. Buku ni pun untuk orang muda. Dia saiz kecil, dia saiz pendek-pendek, kartun banyak dalamnya. Panduan-panduan, kalau kamu ada SSS, antara SSS yang bukan saja dapat ilmu, letakkan pahala. Bukan bersuduria saja, tapi letakkan pahala. Kan baik kan? Di sini Fitri Yahya tulis, Wabina tulis, dan lain-lain ni. Tuan, pergilah majalah ni kepada anak-anak untuk baca. Mudah-mudahan lupa dia tuan ni. Kalau tuan ada anak-anak yang sedang belajar dekat luar negeri, umpamanya, minta mereka hantar artikel kat sini.
kita ada satu ruang khas dari luar negara. Dia cerita dia belajar kat Poland, kat Rusia, kat Mesir, supaya dia tulis, dia tak gambar, mudah-mudahan adik-adiknya pun akan berfikir besar macam abang kakak yang berjaya. Bukan saja dapat ilmu, dapat pahala lain. Ini adalah majalah Ustaz yang padanya didirikan untuk kita semua, soal jawab. Nama Ustaz John ada di sini, saya ada Ibu, saya ada Kuala, Dr. Zahudin. Ini soal jawab. Majalah ini dia tidak macam mufti. Kadang banyaknya soalan yang saya tak jawab dalam Facebook. Betul tadi. Mampu maaf betul tadi, kadang saya tak mampu jawab. Tengok je soalan, tak boleh tidak jawab. Tak jawab yang marah lepas, saya pun masih tertuan juga banyak rumah. Ya? Kami cuba salukan kat sini untuk ustaz-ustaz yang mereka jawab. Jadi masalah umat kita tuan-tuan, ada orang cerita tentang ibunya berzina dengan adik lakinya sendiri. Jadi itu tuan, seorang bertanya, dia belajar di luar negara dengan suaminya, US, engineer sama-sama. Tapi suaminya satu adat yang pelik. Suaminya baik, tapi suaminya suruh dia minum air kencing yang pertama dia tak hari. Dia kencing, dia tak kat seki, dia suruh isteri minum. Itu alasan untuk jadi muda. Ini adalah amalan orang Jawa dalam. Kalau begitu kita orang Jawa ya? Bukan dia orang lain. Di sini pun Jawa juga. Dia tak disebut Masyarah, dia kata Sarah. Alam Nasrah. Tapi orang Jawa baik tuan-tuan. Jadi saya cerita tuan-tuan, amalan ni salah tuan-tuan. Lama dulu mereka mengamalkan dia percaya itu satu rawatan untuk anti-aging. Ya? Saya beritahu kepada seorang untuk mengharap. Jadi soalan-soalan yang pelik ini kami pokokkan tuan-tuan dalam majalah Ustaz. Dan yang terakhir sekali kami oleh majalah Solusi. Majalah ini dia tanya. Di sini Ustaz Harun, pendakwah yang terkemuka terlihat kan? Ustaz Zahudin, Ustaz Fadli kat zaman ni. Ya, mereka orang-orang lain, mereka boleh Datuk Ismail Kamu, saya follow di sini. Ya, mudah-mudahan kami dapat bimbing manusia ini. Kerana media Islam belum ada yang proper. Kita belum ada media Islam yang macam Laukan Amerika. Atau mungkin tuan-tuan berada di selatan, di Johor, tuan-tuan mendengar Radio Ham. Radio Ham adalah radio yang cerita dia pendidikan Islam dari awal sampai akhir. Tafsir, hadis, sirah dan sebagainya. Kita kat Malaysia masih banyak ruang untuk dibaiki. Dakwah hanya datang dalam bulan puasa saja oleh Petronas. Yalah, Petronas ni iklan yang baik. Macam mana ayah dan aman juga. Ya ayahnya apa ya? Burung nak burung. Ya apa ya? Burung nak burung. Burung nak burung. Ya apa ya? Burung. Mari kita ambil letak kat sana. Tapi bila kamera tu di fast forward ke 40 tahun depan, ayah pula yang tua, aman pula dewasa. Ayah bertanya, mana mana? Burung ya? Mana mana? Burung ya? Mana mana? Ayah tak faham ke? Mula marah dia. Masalah dia adalah ayah dulu biasa jaga kau. Dahsyat, kamu ayah tanya betul dia. Mesej dia tanya. Kalau lah macam ni sentiasa tentang baik orang Islam betul. Semuanya mengajar orang untuk bagi hidup pada orang lain, betul? Menghormati jalan tetangga, tapi hanya datang bulan puasa. Selain daripada bulan puasa, macam mana nak uruskan perut. Jika kita yang pagi-pagi pun tercabut kopi betul. Astagfirullahaladzim. Betul tak? Betul. Apa jawab? Saya nak luruskan rambut kan? Kita tengok rambut orang cantik, rambut dia orang. Kenapa lah isteri aku tak rambut macam ni? Faham? Tak berhenti kita punya nafsu ni, syahwat kita di tengok dia baca kan? Mana orang jadi baik kan? Maka dalam sebab itu kami dengan segala keterbilan, kami tak mampu buat media elektronik, tak ada duit, tak ada kemampuan. Kami cuba buat majalah-majalah yang kecil, 3 majalah. Solusi, Al-Ustaz dan JQ. Ini majalah ini media juga, tapi tak adalah mampu macam nak menyamai di media besar. Dan harapan satu masa kalau orang kata dia tuan kita boleh buat video. Moga-moga lagi 10 tahun ada TV Islam yang macam Al-Hijrah, yang biasa mengajak orang baik itu diperbanyak kali. Tapi kita kerja-kerja.
Majalah-majalah ni alhamdulillah setakat ini menjadi rakan penyebaran juga kepada TV Hijrah, TV 9. Kita mengambil konten di sini, alhamdulillah kita bersama dengan baik. Satu lagi tuan-tuan yang minat untuk baca, kempen yang kami buat pada ini tuan-tuan, 3 majalah ni hanya RM10 saja. Bagi tuan-tuan yang belum memiliki majalah-majalah ni, dia tidak akan luput insya-Allah usianya, kerana bicaranya semua Quran dan hadis. Dia tidak ada cerita tentang isu-isu yang tertentu yang kita baca akan datang menjadi basi. Tidak, ceritanya semua pendidikan insya-Allah tuan-tuan. So, terima kasih tuan-tuan atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan sekali lagi. Bawalah buku-buku ini sebagai hadiah untuk anak-anak, suami isteri yang tercinta, kaum keluarga, tetangga dan sebagainya. Dia barang ni ada dijual di luar. Yang ada dekat kabinet yang adalah wakaf. Terima kasih tuan-tuan. Surau tuan-tuan. Coba wakaf di sini. Hadiah dari kami. Janganlah dikurung dalam almari, nanti dia suci dalam debu. Terima kasih tuan-tuan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.